Bagaimana keadaan seseorang itu kalau dia mengaku dia taat kepada Allah Ta'ala dalam satu bahagian, kemudian dalam satu bahagian yang lain dia tidak taat kepada Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya sekali lagi, Ustaz Syamil Ahmad, dalam siri dakwah Wakaf Fiqh. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberi keizinan dan limpah kurnianya serta rahmat dan kasih sayangnya untuk kita melangkah sekali lagi untuk bersama-sama berada di dalam bulan yang penuh rahmat ini, penuh keberkatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita diberi izin untuk berada di dalam suatu bulan di mana pahala setiap amalan yang kita lakukan berlipat kali ganda. Allah Ta'ala mengurniakan beribu-ribu bahkan berjuta-juta ganjaran kepada orang yang melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan yang mulia ini. Namun tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, dalam kita meraihkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, jangan kita lupa untuk memberi perhatian kepada satu perkara yang sangat penting, yang sangat dititik beratkan dalam agama, iaitu adalah solat. Kenapa solat ini penting? Kerana solat ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salat. Perkara pertama yang akan dihisab di mahsyar nanti, pada hari akhirat nanti, adalah as-salat. Kita tidak mahu menjadi orang yang hanya sibuk menjaga puasanya, daripada sahurnya dijaga, Alhamdulillah, sehingga dia berbuka, tetapi dia tidak salat. Berdasarkan statistik kajian yang telah dilaksanakan, 80% orang dewasa di Malaysia ini tidak menunaikan salat. Maka janganlah kita jadi sebahagian daripada orang yang tergolong dalam orang yang meninggalkan salat. Apa gunanya kita berpuasa, kita melaksanakan satu ketaatan Allah Ta'ala, tetapi dalam masa yang sama kita meninggalkan juga satu arahan lain daripada Allah Ta'ala, iaitu as-salat. Solat itu sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, meninggalkan solat ini bukan satu perkara yang kecil. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang sengaja dia meninggalkan solat, maka dia telah kufur yang nyata. Apa maksud dia, tuan-tuan? Maksudnya orang yang meninggalkan solat, dia telah melaksanakan satu kekufuran, ketidaktaatan kepada Allah secara nyata. Kerana keislaman kita ini memerlukan sesuatu bukti. Kalau seseorang itu boleh mengaku seseorang itu Islam, maka apakah buktinya? Pasti ada bukti dengan pengakuan. Kalau kita mengaku kita ini hamba Allah Ta'ala, pasti seseorang itu akan melaksanakan perintah Allah. Apatah lagi perkara yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah as-salat. Dan salat ini juga merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat ini tiang agama. Siapa yang meruntuhkan tiang ini, maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, salat ini adalah satu perkara yang sangat penting. Ia menjadi satu tanda atau bukti yang menunjukkan kita taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana arahan ini datang daripada Allah Ta'ala, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk taat pada Allah Ta'ala. Bagaimana keadaan seseorang itu kalau dia mengaku dia taat pada Allah Ta'ala dalam satu bahagian, kemudian dalam satu bahagian yang lain dia tidak taat pada Allah Ta'ala? Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya dia tidak taat pada Allah Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Ta'ala ni mesti dilaksanakan secara menyeluruh. Tidak boleh kita ambil sikit yang kat sini kita taat, yang sini kita tak taat. Contoh lain apa? Ada orang dia kata, Ustaz, saya ni tak pakai tudung, tapi hati saya baik. Macam mana tu? Sedangkan perintah menutup aurat itu bukan pakai tudung tu perintah. Perintah ni adalah menutup aurat. Perintah menutup aurat itu datang daripada Allah Ta'ala. Itu dalam konteks aurat. Dalam konteks suami isteri contohnya, kalau isteri yang tidak taat pada suami, arahan taat pada suami itu datang daripada siapa? Datang daripada Allah SWT melalui lisan Nabi SAW.
Jadi macam mana kalau kita kata kita taat pada Allah Ta'ala, kita sayang pada Nabi, sedangkan apa yang Allah Ta'ala dan Nabi suruh kita tidak buat? Jadi maksudnya sebenarnya kita menidakkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Ketaatan kita itu boleh disangkal kerana ada perkara-perkara yang kita tidak ikut perintah Allah SWT dan perintah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai satu titik tolak. Mungkin sebelum ini kita banyak meninggalkan solat. Mungkin sebelum ini banyak kita lalai dan leka pada perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau bulan Ramadan ini sebagai satu medan, satu musim di mana kita menjadikan dia sebagai latihan kepada kita untuk memperbaiki amalan kita. Kalau dulu mungkin kita dah solat, Ramadan ini solat kita perbaiki. Kita perbanyakkan amalan-amalan sunat di dalam solat itu bagi menjadikan solat kita lebih sempurna. Kita mengaji sikit-sikit, baca kitab sikit, jumpa ustaz-ustaz, tok guru, tanya bagaimana cara mendirikan solat yang sempurna. Mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini kita tak pasti adakah ini Ramadan kita yang terakhir ataupun kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang lain. Jadi ambillah peluang ini, kumpul sebanyak mana amalan yang boleh, perbaiki solat kita, perbaiki segala amalan kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala sebagai hamba. Kalau kita sebagai anak, perbaiki hubungan kita dengan kedua ibu bapa kita. Kalau kita sebagai isteri, perbaiki hubungan kita dengan suami. Kalau kita sebagai suami pula, perbaiki hubungan kita dengan isteri dan anak-anak. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua jadi umat yang dikasihi oleh baginda Nabi SAW. Dan apabila kita taat pada suruhan Allah, suruhan Rasul, maka selayaknya lah kita insya-Allah di mahsyar nanti mudah-mudahan mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak ini, Ramadan yang penuh barakah ini, kita menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian untuk berwakaf dengan wakaf fi'li. Kita telah melancarkan satu kempen bersempena Ramadan ini dipanggil kempen Berkat Ramadan. Jadi di mana dalam bulan Ramadan ini kita menyuruh orang untuk berlumba-lumba berwakaf bersama dengan wakaf fi'li. Tuan-tuan, jangan risau. Apa yang tuan-tuan keluarkan walaupun sedikit hartanya, Allah akan gantikan dengan sebaik-baik gantian. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Tidak ada satu harta pun yang kamu keluar melainkan Allah akan gantikan. Percayalah, ini janji Allah, bukan janji saya. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.